Mungkin sebabkan watak yang dibawa tu ke ataupun dia sendiri yang membawa watak tu, membuatkan watak tu menjadi janggal, saya tak pasti. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi review filem. Dan filem saya akan buat review ni adalah filem daripada Netflix. Filem tahun 2021, baru keluar lagi. Baru tak silap saya beberapa minggu lepas lah. Dan filem yang saya akan buat review ni adalah filem yang bertajuk Deadly Illusions. Okay, filem Deadly Illusions ni adalah filem arahan Anna Elizabeth James. Dan sebenarnya ditulis oleh Anna Elizabeth James juga. Dia ada novel dan Anna Elizabeth James adalah penulis untuk novel ni. Dan dia adalah director ataupun pengarah untuk filem yang sama. Okay, dan filem ni juga dilakonkan oleh Christine Davis dan juga Greer Grammer. Okay, so cerita Deadly Illusion ni mengisahkan tentang Mary Morrison, lakonan Christine Davis, yang sebenarnya dia seorang penulis novel genre thriller. Dan Mary Morrison ni dia seorang penulis yang berjaya lah sebenarnya, tapi dah lama tak menulis. So Mary ni tinggal dengan suami dia dan 2 orang anak yang masih kecil. So macam saya cakap tadi, Mary ni dah lama meninggalkan dunia penulisan, walaupun dia seorang penulis yang berjaya satu masa dulu. Dan pada satu hari dia dapat offer untuk menulis sebuah novel dengan bayaran yang agak lumayan. Sebenarnya pada awalnya Mary dia tolak peluang untuk menulis novel terbaru beliau sebab dia rasa dia tak ada masa untuk menulis. Sebab bila Mary ni bila menulis, dia akan tumpukan sepenuh masa beliau untuk menulis ataupun untuk memikirkan tentang penulisan beliau lah. So dia takut keluarga dia tak ada ataupun anak-anak dia tak ada orang jaga. So disebabkan tu mula-mula dia rasa macam dia tak nak terima pun offer tu. Tapi lepas tu Mary terpaksa terima offer untuk menulis novel yang terbaru tu sebabkan suami dia iaitu Tom bagi tahu dia yang mereka telah kehilangan separuh daripada simpanan disebabkan pelaburan yang tak berjaya lah. Dan disebabkan itulah Mary terpaksa terima offer daripada penerbit buku tu untuk menulis sebuah lagi buku thriller. So lepas tu Mary dia risau yang dia tak dapat jaga anak-anak dia, tak dapat tumpukan perhatian kepada anak dan keluarga dia disebabkan dia akan menulis. So bila dia menulis, dia biasanya dia akan fokus pada penulisan beliau dan takut anak-anak dia terabai lah, tak ada orang jaga. So disebabkan tu, atas nasihat kawan baik dia juga, dia pergi ke satu syarikat. Syarikat ni dia akan sediakan pengasuh-pengasuh yang orang kata berpengalaman lah untuk menjaga budak-budak kecil ni. Dan ada beberapa kandidat ataupun beberapa pengasuh yang datang untuk interview. Mary sendiri yang interview pengasuh yang dia nak. Dia akan cari sendiri pengasuh yang dicadangkan daripada syarikat yang dia pergi tu. So lepas dia interview beberapa calon pengasuh, akhirnya Mary bertemu dengan seorang pengasuh yang dia rasa dia berkenan lah, iaitu Grace, lakonan Greer Grammer. Dan Mary dia decide untuk ambil Grace sebagai pengasuh untuk anak-anak dia. So perhubungan Mary dengan Grace lepas tu semakin rapat disebabkan Grace ni banyak membantu Mary lah semasa dia menulis untuk novel beliau. Dan Grace ni selalu memudahkan urusan-urusan Mary. Tapi Mary ni dia rasa ada sesuatu yang berlaku dekat dia. Dia rasa kadang-kadang dia sangat rapat dengan Grace. Dia berhayal yang dia ada hubungan intim dengan Grace. Dan Mary ni juga pernah bermimpi yang Grace ni dah ada hubungan intim dengan suami dia iaitu Tom. Tapi Mary sebenarnya dia tak tahu. Dia tak dapat bezakan sama ada benda tu betul-betul berlaku ataupun cuma hayalan ataupun mimpi dia sendiri je. Sampailah pada satu hari dia tiba-tiba rasa tertekan, rasa stres dan dia hentam ataupun dia marah Grace dekat meja makan masa tu. Dia kata Grace ada hubungan sulit dengan suami dia dekat depan anak-anak dengan suami dia sendiri. Tapi lepas tu hubungan beliau dengan Grace okey balik. Dia dah minta maaf. Grace pun nampak macam biasa, nampak okey, nampak friendly, sangat baik dengan anak-anak, dengan suami dia. Dan Mary pula dia rasakan yang mungkin dia cuma berhayal je. Dan mungkin cerita yang dia tulis tu terbawa-bawa sampai ke dunia real dia, dunia reality dia. Sebab itulah dia tak dapat bezakan sama ada benda tu betul-betul berlaku ataupun cuma hayalan dia sendiri. Dia cuma bimbang yang apa yang dia fikirkan tu, apa yang dia nampak tu cuma hayalan yang dibawa daripada penulisan yang dia tengah buat masa tu. So kalau korang nak tahu sama ada betul ke Grace ni yang memang ada masalah, yang cuba memecah belahkan keluarga Mary ni, ataupun Mary ni cuma berhayal disebabkan penulisan beliau semata-mata. So kalau korang nak tahu, korang kena tonton cerita Deadly Illusions. Bagi saya cerita Deadly Illusion ni dia punya sinematografi biasa-biasa je.
Okay, dan bagi saya daripada segi lakonan, Christine Davis lakonan dia saya tak suka. Grammar lakonan dia okey, tapi di penghujung tu ada overreact lah. Saya tak suka dia punya reaction dekat penghujung cerita tu. Saya tak tahu, tapi mungkin sebabkan watak yang dia bawa tu ke, ataupun dia sendiri yang membawa watak tu, membuatkan watak tu menjadi janggal, saya tak pasti. Tapi lakonan dalam cerita ni saya tak rasa ada yang outstanding pun. Semua biasa-biasa, dan yang paling saya rasa paling malang sekali lakonan pelakon daripada pelakon utama. Dua main karakter ni tak memberi impact yang kuat untuk cerita Deadly Illusion ni. Dan daripada segi storylines, plot cerita, saya rasa plot cerita dia memang tak best, tak menarik. Ending pun entah apa-apa, saya tak suka lah cerita ni. Dia punya ending dia sangat lemah, storyline pun lemah, ending tak menyeronokkan. Bukan sebab tak menyeronokkan, tapi memang tak best. So untuk cerita Deadly Illusion ni saya akan bagi rating 3/10. So kepada korang yang mungkin nak cuba-cuba untuk tengok ataupun tonton cerita Deadly Illusion ni, korang boleh try lah tengok. Tapi saya rasa mungkin bosan, ataupun mungkin ada yang rasa cerita dia okey, tapi bagi saya cerita dia flop. Dia punya start biasa-biasa. Dia bukannya start dengan satu momentum yang kuat pun, tapi start dia biasa je dan ending dia flop. Okay, so itu je review untuk filem Deadly Illusion ni. Dan kepada korang yang belum subscribe channel Kotak Nyaman, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi review-review filem dan review-review series untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.